Ini pula ialah flowchart. Ini ialah flowchart apabila organisasi ini menggunakan sistem ERP untuk kitaran belanja. Jadi kita nampak memang macam-macam banyak benda lah dalam ni kan. Okey, jadi kita cuba tengok sebab bila dia duduk dalam ERP sistem ataupun ERP sistem adalah sistem perancangan sumber perusahaan yang integrated, iaitu dia simpan dalam centralized database. Jadi kita lihat simbol database, simbol simbol storage ni. Okey, di sinilah disimpan segala-galanya. Disimpan maklumat supplier, inventory, purchase order, receiving report, semua disimpan secara di dalam satu database. Tetapi di dalam untuk akses kepada database ni ada program-programnya. Okey, antara ni ialah purchasing program. Jadi purchasing program ni digunakan oleh purchasing department untuk memesan barang lah daripada pembekal. Jadi kalau contohnya inventory control department, bila mereka menghadapi kekurangan inventory, mereka akan akses kepada purchasing program untuk mereka mengisi purchase requisition. Mereka akan log in dalam sistem dan mereka akan tambah purchase requisition lah, request for purchase. Okay. Dan apabila mereka masukkan ini dalam purchasing program, benda ini akan disimpan di dalam database. Bila purchasing department dia akses kepada purchasing program, dia akan nampak ada purchase requisition, maka mereka pun akan memproses lah, mereka pun akan menyediakan purchase order. Okay, purchasing department akan menyediakan purchase order, dan purchase order itu sama ada dihantar secara elektronik kepada pembekal ataupun dicetak kepada dokumen dalam bentuk kertas dan dihantar secara by post kepada pembekal. Okey. Apabila pembekal menghantar barang, maka jabatan receiving department, jabatan penerimaan, dia akan terima, bila dia terima barang, maka dia akan key in lah. Dia akan key in melalui receiving program. Dia akan key in. Dan bila dia key in tu, dia akan dipaparkan kepada dia open purchase orders, supaya dia boleh nampak bahawa barang yang diterima memang ada purchase order yang berkaitan. Sebab receiving department dia tak boleh terima barang yang tidak diorder. Okey, kalau barang diterima saja, barang yang tidak diorder akan menyebabkan kerugian kepada organisasi. Sebab berbelanja tanpa keperluan. Okey. Jadi akan di key in oleh receiving department, dan apabila barang itu dipindahkan dan disimpan dalam warehouse pun akan confirm melalui mereka akan key in inventory receipt untuk update bahawa sekarang inventory tersebut telah disimpan di dalam gudang. Seterusnya, apabila proses hendak seterusnya ialah pembekal akan hantar invoice lah. Okey. Jadi pembekal dia akan hantar invoice, sama ada invoice elektronik ataupun dia hantar invoice dalam bentuk kertas. Okey, jadi kalau mereka hantar invoice dalam bentuk kertas, maka jabatan perakaunan yang menerima invoice tersebut akan meluluskan invoice. Ataupun kalau invoice tu ialah invoice elektronik, maka accounting department dia akan akses ke dalam sistem dan dia nampak invoice elektronik tersebut, dan dia akan approve lah. Okey, dan dia approve melalui accounts payable program. Seterusnya, apabila dalam sistem menunjukkan bahawa invoice tersebut telah diluluskan, maka jabatan treasury, jabatan bendahari akan memproses pembayaran. Jadi jabatan inventory akan akses kepada cash disbursement program. Cash disbursement program ni akan akses kepada database yang akan nampak bahawa ada invoice yang telah diluluskan. Maka treasury akan key in make payments. Dia akan membuat pembayaran lah, memasukkan maklumat pembayaran.
Jadi bila dimasukkan maklumat pembayaran, cash disbursement program akan menghasilkan cek, dan cek ini dihantar secara mail kepada supplier, ataupun treasury dia akan membuat pembayaran melalui pembayaran FEDI. FEDI ialah Financial Electronic Data Interchange. FEDI, dan pembayaran ini dibuat secara elektronik kepada bank, dan bank pembekal lah, dan bank pembekal akan memaklumkan secara elektronik kepada pembekal bahawa mereka telah terima pembayaran untuk sekian-sekian. Okey. Dan pada bila-bila masa, jabatan-jabatan dan pengurus-pengurus tertentu dia boleh menyemak di dalam sistem apakah status mereka. Jadi contohnya, setiap jabatan tu dia boleh akses dalam sistem dan tengok apakah status permohonan pembelian mereka. Barang ni telah dipesan ataupun barang telah sampai, kan. Jadi ini boleh disemak melalui program inquiries and reports, dan yang mana inquiries and report ni akan memaparkan inventory status, memaparkan purchase order status, memaparkan supplier account status dan sebagainya. Okay, jadi ini ialah contoh flowchart apabila sistem ERP digunakan untuk kitaran belanja. Okay. Di dalam kitaran belanja ada ancaman-ancaman umum dan kawalan-kawalan yang perlu dibuat ke atas ancaman ni lah. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ancaman umum ini dilihat dalam semua kitaran adalah ancaman-ancaman yang similar, okay, yang serupa, ya. Iaitu ancaman pertama ialah inaccurate or invalid master data. Maklumat ataupun data induk yang tidak tepat atau tidak sah. Jadi contohnya, kita nak order inventory, tetapi di dalam file inventory, maklumat inventory itu maklumat tidak tepat. Patutnya kata ada 50 unit dia baki yang tinggal, tapi dalam sistem kata ada 100 unit yang tinggal. Jadi itu tidak tepat. Ataupun invalid master data, data induk yang tidak sah. Jadi cara untuk kita mengawal ke atas inaccurate atau invalid master data ni ialah pertama melalui data processing integrity controls. Kita melaksanakan kawalan ke atas integriti pemprosesan data supaya memastikan bila data diproses, pemprosesan tersebut tepat dan berintegriti, maknanya betul lah. Okey. Seterusnya, untuk membuat kawalan ke atas inaccurate or invalid master data ni ialah dengan kita melakukan restriction of access to master data. Kita meletakkan had ke atas capaian master data untuk memastikan bahawa hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses, supaya tidak ada orang yang boleh sewenang-wenangnya mengubah data sehingga dia menjadi invalid. Okay. Ancaman yang kedua ialah unauthorized disclosure of sensitive information, iaitu pendedahan secara tidak dibenarkan ke atas maklumat-maklumat sensitif. Okay. Saya terlepas pandang, ada satu lagi, iaitu cara kita mengawal ialah dengan kita review of all changes to master data. Kita membuat penyemakan ke atas segala perubahan. Jadi bila kita buat penyemakan, kita dapat kenal pasti dengan cepat bahawa ada berlaku mungkin nak berlakunya perubahan kepada data yang valid kepada jadi invalid. Jadi kita boleh buat penyemakan. Okey, kita kembali kepada ancaman yang kedua, iaitu unauthorized disclosure of sensitive information, iaitu pendedahan maklumat sensitif yang tidak dibenarkan. Jadi caranya ialah kita laksanakan access control, okey, iaitu kita dalam sistem kita jadikan supaya hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses kepada data, orang yang dibenarkan sahaja. Jadi orang yang tidak dibenarkan, orang yang tidak ada sebab untuk akses pada data tidak diberikan. Kedua ialah kita lakukan encryption.
Apabila data tersebut perlu dihantar daripada satu bahagian ke satu bahagian, maka kita wujudkan encryption, iaitu kita mengubah data kepada bentuk yang tidak boleh dibaca. Bila diubah kepada dalam bentuk yang tidak boleh dibaca, tidak boleh difahami, maka orang-orang yang dapat intercept maklumat tu tapi dia tak boleh gunakan dengan tidak boleh gunakan lah, dia tak boleh faham maklumat tu. Dan bila dia sampai pada destinasi, barulah dia akan ditukar balik kepada bahasa yang boleh difaham, dan orang yang sepatutnya dibenarkan menggunakan data tu dia boleh gunakan. Ancaman yang ketiga ialah loss or destruction of data, iaitu kehilangan ataupun kemusnahan data. Cara untuk kita memastikan bahawa data tidak hilang dan tidak musnah ialah dengan kita melakukan backup. Kita melakukan salinan pendua. Kita buat backup kepada data kita, dan kita juga membuat disaster recovery procedures, prosedur pemulihan bencana. Maknanya kalaulah tiba-tiba berlaku bencana yang menyebabkan kita kehilangan data kita, tapi kita dah ada backup, kita nak recover balik menggunakan backup kita, maka dia ada dia punya prosedur dia. Jadi kita perlu melaksanakanlah prosedur ni, disaster recovery procedure ni. Ancaman yang keempat ialah poor performance, prestasi yang lemah. Jadi dalam kitaran perbelanjaan, mungkin prestasi yang lemah ni mungkin berkaitan dengan contohnya ialah kita lambat bayar, dan bila kita lambat bayar menyebabkan kita kehilangan diskaun. Jadi untuk itu, antaranya yang kita boleh hadapi masalah performance ni ialah kita buat managerial reports lah, kita buat laporan-laporan untuk menunjukkan prestasi. Dengan laporan yang menunjukkan prestasi ini, bolehlah dikaji oleh pengurus-pengurus untuk melihat apakah kelemahan, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan.